Hai dan Assalamualaikum semua, bersama lagi dengan Sis Fira dalam slot Storytime di TPH Channel, yang mana hari ini Sis terpanggil untuk share satu topik berkenaan dengan psikologi, yang mana kita tahu psikologi ni merupakan satu ilmu berkaitan dengan bidang emosi, fikiran, perilaku manusia dan sebagainya. So pada ini Sis akan share eksperimen psikologi yang mana dijalankan pada waktu dulu yang dianggap tidak beretika dan juga tak relevan untuk dijalankan pada waktu sekarang. So, tanpa buang masa lagi, let's start. So, untuk eksperimen pertama yang mana berlakunya eksperimen ni pada tahun 1971 diketuai oleh Philip Zimbardo dan juga timnya, yang mana mereka ini ahli psikologi di bawah Fakulti Psikologi di Stanford University, dan eksperimen ini dinamakan Stanford Prison Experiment. Yang mana eksperimen ni sebenarnya adalah dijalankan untuk mengkaji macam mana perilaku seorang banduan dan juga warden dalam penjara, yang mana kita tahu kan warden tu merupakan seorang yang lebih berkuasa daripada banduan. Eksperimen ini dijalankan terhadap sekumpulan sukarelawan, iaitu terdiri daripada student daripada Stanford University sendiri, dan yang mana student-student ni juga diupah mengikut bayaran lah. Adalah upah dia mengikut jam bayaran, berapa lama yang mereka stay lah, berapa lama yang mereka still ikut eksperimen ni. Dan eksperimen ni sendiri dijangka memakan masa selama 2 minggu, yang seperti yang telah propose oleh tim psikologi yang diketuai oleh Philip Zimbardo ni. Dan juga disebabkan itu mereka ni buat satu penjara tiruan di bawah ruang bawah tanah di Fakulti Psikologi di Stanford University ni. Kumpulan pelajar sukarelawan ni dibahagikan kepada 2 kumpulan, yang mana satu kumpulan adalah kumpulan banduan dan satu lagi kumpulan adalah kumpulan yang bertugas sebagai warden penjara. Dan kemudian mereka diberikan orang kata outfit ataupun pakaian yang mengikut role masing-masing, yang mana banduan diberikan pakaian banduan dan mereka juga diberikan nombor seperti banduan yang sebenar, dan juga manakala warden penjara pula diberikanlah pakaian seperti warden penjara yang sebenar. Dan apa yang mengejutkan adalah Philip Zimbardo dan juga timnya mendapati pelajar ni mengambil masa untuk adapt dengan role yang diberikan, role banduan dan juga role warden penjara, dengan masa yang sangat cepat. Student-student yang memegang watak sebagai warden penjara ni dilihat betul-betul menggunakan kekerasan, dan juga menyebabkan student-student yang memegang watak sebagai banduan ni mengalami depresi dan juga gangguan emosional. Terjadilah ada hal-hal yang tak diingini, yang mana gangguan depresi, gangguan emosional, dan mereka sendiri tak rasa nak keluar daripada situ, tak rasa boleh keluar daripada situ, sebab kita tahu dalam penjara ni akan diikut juga jenayah-jenayah dan hukuman-hukuman yang dikenakan, dan kebanyakan hukuman tu akan dalam waktu yang tempoh yang panjang. Jadi student-student ni mereka agak lost dan rasa macam mereka tak boleh keluar daripada situ, walhal sebenarnya benda tu adalah satu eksperimen sahaja. So Stanford Prison Experiment ni dijangka mengambil masa selama 2 minggu. Jadi Philip Zimbardo mengambil keputusan untuk memendekkan eksperimen hanya dalam masa 6 hari sahaja. Eksperimen seterusnya adalah berkaitan dengan The Milgram Experiment, yang mana dijalankan oleh seorang ahli psikologi yang bernama Stanley Milgram. Dan tujuan eksperimen ini dijalankan adalah untuk Stanley melihat sendiri tahap kepatuhan seseorang individu terhadap pihak yang lebih berkuasa daripadanya.
Eksperimen ni dijalankan pada tahun 1961 yang mana disertai juga oleh beberapa peserta, dan peserta ni dibahagikan kepada dua kumpulan. Eksperimen ni dijalankan secara pasangan lah, dan dibahagikan kepada kumpulan, iaitu ada kumpulan yang menjadi teacher dan juga kumpulan yang menjadi student. Sebenarnya semua peserta dalam eksperimen tu memegang watak sebagai teacher. Sebab Stanley ni ada upah seorang lelaki yang menjadi student, mana sebenarnya peserta-peserta ni memegang watak teacher sebab dia nak tengok tahap kepatuhan individu lah peserta-peserta ni terhadap arahan yang akan dibagi, dan kedua-dua mereka ni akan diletakkan di bilik yang berasingan, yang mana bilik tu mereka memang tak boleh tengok, tak boleh nampak antara satu sama lain, cuma boleh dengar suara saja. Di dalam eksperimen ni tugas teacher ni adalah untuk memberikan beberapa soalan kepada student, dan juga teacher ni juga diberikan hak untuk memberikan kejutan elektrik kepada student yang mana bermula daripada 15 volt ke 450 volt jika student tu memberikan jawapan yang salah. Sharp. Axe, needle, stick, blade. That's good. Wrong. I'm up to 180 volts. Please continue, teacher. Needle, you're gonna get a shock. 180 volts. Can't stand it. I'm not gonna kill that man there. You hear him hollering? He's I dying. said before, the shocks may be painful, but Yeah, they're not but he's in dangerous. there hollering. He can't stand it. What if something happens to him? The experiment requires that you continue, teacher. Yeah, but I'm not going to get that man sick in there. I mean, he's hollering in there. You know what I mean? Whether the learner likes it or not, we must go on until he's learned all the word I pairs. refuse to take the responsibility of getting hurt in there. I'm not. I mean, he's in there hollering. It's absolutely essential that you continue, teacher. There's too many left here, and I mean, geez, he gets wrong here. There's too many of them left. I mean, who's going to take the responsibility if anything happens to that gentleman? I'm responsible for anything that happens here. Continue. So, daripada eksperimen ni sendiri, lebih kurang semua peserta yang diberikan ni lah, semua peserta kan jadi teacher dalam tu. Semua peserta ni telah memberikan kejutan elektrik kepada student tadi yang jawab salah tadi. Semua sanggup memberi kejutan elektrik sehingga ke tahap 300 volt, dan juga 2/3 daripada peserta tadi sanggup memberikan sehingga 450 volt, yang mana tahap yang sangat bahaya kepada lelaki yang berlaku sebagai student tadi. Dan walaupun mereka ni mendengar jeritan lelaki tadi yang berlaku sebagai student tu supaya suruh berhenti, dan yang mana betapa sakitnya kejutan elektrik tu, walaupun mereka tahu benda tu dalam hati mereka tak sanggup lagi untuk bagi kejutan elektrik, tapi disebabkan kuasa pihak atasan, mereka sangguplah bagi kejutan elektrik tu. Kat situ yang Stanley Milgram dapat simpulkan bahawa manusia ni memang sanggup buat sesuatu benda walaupun bahaya sebabkan arahan pihak yang berkuasa daripada dia. Dan sebenarnya kejutan elektrik semua tu adalah palsu saja, dan juga macam Dasis bagi tahu tadi, dan juga kesemua peserta tu sebenarnya dapat undian, kan dia ada cabut kertas lah, yang mana mereka tu adalah semuanya memegang watak teacher, cuma mereka je yang tak tahu. Dan dia anggap tidak beretika sebab pada waktu mula-mula eksperimen ni dijalankan, para peserta mereka tak tahu pun eksperimen dijalankan untuk objektif yang itulah, untuk kaji kepatuhan seseorang individu tu. Mereka cuma diberitahu bahawa ini adalah untuk mengkaji memori mereka sahaja. Terusnya Sis akan bercerita pula tentang eksperimen yang ketiga, iaitu berkenaan dengan The Little Albert Experiment. The Little Albert Experiment ni dijalankan oleh seorang lelaki bernama John B. Watson, yang mana eksperimen ini dijalankan terhadap seorang bayi lelaki yang baru berusia 9 bulan yang dipanggil Little Albert. Dalam eksperimen ni sendiri, yang mana Little Albert ni pada mulanya memang tak takut langsung dengan haiwan, kucing, tikus, haiwan yang berbulu lah. Tapi disebabkan eksperimen ni dilakukan terhadap Little Albert, mana bila John B. Watson ni meletakkan tikus putih, tikus makmal tu berdekatan dengan Albert, dalam masa yang sama Watson tu dia akan pasang satu bunyi, yang mana bunyi hammer mengetuk besi, yang bunyi yang sangat kuat lah kan. Jadi menyebabkan Albert ni ketakutan dan mula membina fobia dia terhadap
haiwan, dan bukan saja terhadap tikus tu tadi dia takut, dengan segala benda yang berbulu pun dia takut. Contohnya macam dengan ada orang yang pakai kostum Santa Claus, macam ada janggut putih tu pun dia takut, dan kat situ dia anggap tidak beretika sebab pihak Watson ni sendiri yang mencipta fobia menyebabkan budak tu ketakutan. Jadi tapi kat situ juga, daripada study tu juga dapat disimpulkan yang fobia ni boleh dibentuk melalui event-event inilah eksperimen ni. So sampai sini saja eksperimen psikologi yang dianggap tidak beretika dan tidak wajar untuk dijalankan pada waktu sekarang ni, yang sis nak kongsikan. Jadi kita ada The Stanford Prison Experiment, dan Stanford Prison Experiment sendiri ada movie dia. Boleh tengok lah kalau berminat nak tengok macam mana, sebab dalam movie ni sendiri sama macam apa yang Philip Zimbardo dan tim dia buat. So boleh tengok dia adaptasi daripada cerita benar. Dan kemudian kita ada The Milgram Experiment, dan yang ketiga The Little Albert Experiment, dan the last one The Monster Study. So sampai situ saja perkongsian sis pada hari ini, dan jangan lupa untuk stay tune, dan terima kasih banyak-banyak kepada yang sudi subscribe dan juga like video-video kami. Jumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye.